KPM. Inilah dia rumah impian saya ya. Saya rasa sangat bahagia sekarang walaupun perabot belum masuk, walaupun kemasan terakhir belum siap lagi, tetapi inilah pembinaan yang berkualiti. Tengok dengan ukuran yang tepat, dengan batu-batu yang tersusun kemas. Saya sangat bahagia sekarang sebab inilah rumah impian saya. Dan agaknya apakah yang kita akan belajar hari ini yang kena-mengena dengan rumah impian saya? Nak tahu kan? Jom sama-sama kita saksikan profil guru. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Pecutan di mana di siaran kegemaran anda Didik TV KPM yang bersama saya Hanif Sean, dan sebentar tadi kita sudah saksikan rumah impian saya yang sebenarnya saya rasa sangat cantik. Saya pasti ramai yang setuju cantik ya. Dan kita juga sudah saksikan biodata guru kita hari ini. Nak tahu tak apa sebenarnya yang kita akan belajar sama-sama? Tentunya pembinaan domestik kertas 1, dan bersama saya ialah guru kita iaitu Cikgu Nur Akmal binti Hassan, guru kanan mata pelajaran teknik dan vokasional dari SMK Bahau Negeri Sembilan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ya Cikgu, dengan 12 tahun Cikgu pengalaman mengajar ni, saya pasti banyak benda yang Cikgu nak kongsi dengan kawan-kawan saya di rumah. Betul-betul Syul. Murid-murid Banyak sangat yang Cikgu nak kongsi dengan murid di rumah untuk SPM kali ini. Betul Cikgu. Untuk segmen 1 ni apa yang Cikgu akan berikan fokus? Segmen 1 Cikgu akan fokuskan mengenai format dan juga bentuk-bentuk soalan dan juga pembagian markah untuk kertas 1 SPM. Baik, saya rasa itu sangat penting. Murid-murid di rumah pun mesti dah tak sabar-sabar nak tengok. Cikgu, boleh kita mulakan pembelajaran kita hari ini? Boleh. Silakan Cikgu. Okey. Terima kasih Sean. So, pada hari ini cikgu akan menerangkan mengenai format soalan untuk pembinaan domestik tahun 2021. Makanya untuk kita punya 7101/1 bermaksud kertas 1 dan jenis instrumen adalah ujian bertulis. Dan bilangan soalan kita ada untuk bahagian A kita ada 15 soalan. Okey, untuk bahagian B kita ada 4 soalan. Bahagian A ini dia adalah objektif pelbagai bentuk. Okey, walaupun dia objektif, dia bukan ABC tau Sean. Dia objektif tapi dia bukan ABC. Macam mana rupa dia nanti kita tengok nanti, okey? Baik, Cikgu. Alright, lepas seterusnya adalah kita ada bahagian B, yang ini 4 soalan, ialah soalan struktur, soalan pengiraan dan juga soalan karangan yang esei. Okey. Baiklah, seterusnya okey, kita tengok bahagian A. Kita ada untuk 15 soalan, kita akan ada 60 markah untuk 15 soalan tersebut. Bermaksud satu soalan tu ada 5, 4 ataupun 3 markah bergantung kepada soalan. Dan bahagian B kita ada iaitu 4 soalan, kita mempunyai 40 markah dan bermaksud satu soalan adalah 10 markah. Alright, so semuanya akan jadi 100 markah. Tapi Sean tahu tak, sebenarnya walaupun dia 100 markah, kertas 1 ini dia hanya membawa 40 markah daripada SPM. Oh, 40 markah. Adakah itu ada kertas lain, Cikgu? Ya, sebab kita ada strut 1 bermaksud kertas 1. Bermaksud kita ada kertas 2. Bila kita ada kertas 2 bermaksud 60 markah yang selanjutnya adalah kertas 2. Kertas 2 itu adalah sebenarnya amali di bengkel Sean. Bermaksud daripada tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 4 hinggalah tingkatan 5 pelajar buat amali. Markah tu semua ada 10 amali tu. Markahnya akan dikumpulkan dan dia mendapat 60 markah untuk SPM. Dan ujian bertulis ini SPM
dia membawa 40 markah sahaja, Sean. Maka murid-murid ada peluang dalam 2 tahun tu cikgu Ya, untuk dalam 2 mengumpul tahun 60 tu markah tersebut. murid-murid mengasah bakat, mengasah kemahiran untuk kita masukkan pengetahuan tu dalam soalan bertulis. Sebab soalan bertulis itu adalah apa yang kita ajar dan belajar semasa amali. Makanya walaupun kita nampak dia 40%, tetapi dia menguji kemahiran dan juga teori pelajar yang dah belajar selama 20 tahun tu. So murid-murid tak boleh nak main-main lah sebenarnya, Sean. Memang Betul. tak boleh. Betul, cikgu. Saya pasti sebab dengan segala amali itu cikgu, saya pasti akan juga membantu murid-murid di rumah untuk menjawab soalan untuk kertas satu ni yang membawa beratnya 40%, 40%. daripada markah sepenuhnya untuk kertas pembinaan. Walaupun pembinaan domestik Mata kertas pelajaran satu. pembinaan domestik. Walaupun nampak sikit, tetapi percayalah kalau kita tak buat amali dengan betul, pelajar tak akan dapat kemahiran dan juga pengetahuan untuk masuk ke dalam peperiksaan jawab soalan ke ujian bertulis, Sean. Baik cikgu, saya rasa itu adalah saya rasa bayangan yang terbaiklah untuk format struktur kertas satu ni, dan sebentar lagi guru kita akan banyak lagi berkongsi mengenai pembinaan domestik kertas satu. Pastikan anda jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Sukses SPM 2021 Pecutan Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Pecutan Didik TV KPM. Hari ini sama-sama kita sedang mengupas dan belajar tips-tips untuk menjawab soalan bagi mata pelajaran pembinaan domestik kertas satu, dan bersama saya ialah Cikgu Nur Akmal dari SMK Bahau. Baiklah cikgu, dalam segmen ini cikgu akan berkongsi dengan kita mengenai bahagian A. Betul. Untuk kertas satu. Betul, Hanif. Kita akan cikgu akan berkongsi mengenai bahagian A dan bentuk-bentuk soalan yang mungkin muncul dalam SPM untuk bahagian A yang kita panggil objektif pelbagai bentuk. Okey. Contoh soalan bahagian A untuk modul 1. Ini adalah jadual menunjukkan bahagian simbol alat perlindungan diri. Dia punya keyword kat sini adalah simbol alat perlindungan diri ketika berada di tapak pembinaan. Okey, simbol yang biasa kita tengok. Okey, dia bagi simbol dan dia minta nyatakan apakah simbol tersebut. Yang pertama, pelindung pendengaran. Yang kedua adalah paling famous sekarang, pelitup muka. Nombor 3 adalah jaket keselamatan dan yang keempat adalah goggle. Okey, simbol alat perlindungan diri ketika berada di tapak pembinaan. Okey, nak cikgu tekankan di sini bahawa simbol ini ada nama dia sendiri dan nama dia mestilah betul. Okey. Seterusnya, contoh untuk modul yang kedua. Rajah menunjukkan sebahagian alatan tangan yang digunakan dalam kerja pembinaan. Agak-agaknya, apakah dia punya keyword? Keywordnya adalah alatan tangan. Sebab kita ada satu lagi yang namanya mesin mudah alih. Ini alatan tangan. Makanya pelajar, murid harus tahu apakah nama dan kategori dan fungsinya. Tapi kita tengok apakah soalan dia. Soalan dia adalah pilih dan tuliskan A, B, C dan D bagi alatan tersebut mengikut kategori kerja. Kat sini kategori kerja dah diberi, iaitu kategori kerja melepa dan memasang jubin. Bermaksud murid kena tahu alatan yang telah disenaraikan ni yang mana yang untuk melepa, yang manakah untuk menjubin. Okey, selain daripada murid kena tahu nama, dia kena juga tahu fungsi dan juga kategori kerja. Melepa kita tahu yang B tadi. Apakah B? B adalah ni melepa dan juga melepa adalah ni melepa B dan D. Ya, betul. Dan memasang jubin adalah yang A dan juga C. Maksudnya tips untuk soalan ni, Sean, dia mesti tahu nama, rupa dan fungsi. Baiklah. Okey, seterusnya. Jadual 3, ini adalah contoh soalan bentuk objektif pelbagai bentuk. Ciri-ciri mota. Dia tanya ciri-ciri mota. Okey. Maksudnya, murid kena tahu mota tu apa? Apakah ciri-ciri mota yang baik? Sebenarnya saya pun tertanya cikgu, mota tu apa sebenarnya cikgu? Okey, mota itu, Hanif, adalah kita anggap dalam dunia biasa adalah gam yang akan melekatkan antara bata dan bata.
Gam yang melekatkan butter dan butter. Antara butter tu ada simen, kita pernah tengok simen campur pasir, campur air. Nama pembinaan adalah mortar. Dan dia ada ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia adalah beberapa ciri dia yang murid kena tahu apakah ciri dia. Baiklah, kat sini tuliskan betul atau salah. Okey. Sifat keboleh kerjaan yang tinggi, maksudnya betul. Mortar kena ada sifat keboleh kerjaan yang tinggi. Maksudnya dia boleh mudah dibentuk-bentuk lah. Kalau mortar tu keras, bermaksud dia tidak ada keboleh kerjaan yang tinggi. Seterusnya, dia mesti tahan lasak daripada sebarang cuaca dan tidak balas kimia. Betul. Dia mesti ada tahan lasak, sifat tahan lasak tu sebab dia selalunya terdedah dengan cuaca, kan? Betul. Seterusnya, senang dibancuh dan diangkut. Ini adalah bukan ciri-ciri mortar. Okey, tips di sini adalah murid, bila betul, sila tuliskan perkataan betul. Jangan kita tandakan right walaupun inilah simbol untuk betul. Sebenarnya betul tulis betul, salah tulis salah. Okey, seterusnya. Ini adalah contoh soalan untuk modul 4. Modul 4 diberi simbol dan diberikan label dia. Jadual menunjukkan beberapa simbol piawai, maksudnya simbol yang standard bagi lukisan bangunan. Okey, lukisan bangunan dia adalah merupakan beberapa jenis simbol-simbol. Maka kita tahu ini pintu ke, kat mana tingkap, kat mana dia punya tangga, jenis tangga digunakan. So, dia ada simbol-simbol dia. Okey. Alright. Ni tips ni adalah pelajar kena tahu. Bila kita tengok simbol, kita tahu dia apa. Pintu ke, tingkap ke, tangga ke, mozaik ke, lampu ke. Macam tu. Dia pelajar, murid kena tahu apakah dia sebenarnya yang dia tengok tu. Seterusnya, okey. Soalan seperti ini, ada simbol dan ada dia punya label. So, murid kena tahu. Pintu gelangsa kembar 3 tu yang mana satu? Ini soalan pintu gelangsa. Inilah pintu gelangsa. Bermaksudlah D. Pintu gelangsa. Maksudnya pintu gelangsa bahasa Melayu. Bahasa Inggeris adalah sliding door. Okay, sliding door. Ya, bahasa Melayu dia pintu gelangsa. Selalunya pelajar tak tahu yang pintu gelangsa tu apa. Tapi rupanya sliding door, semua tahu. Macam tu. Tingkap berpangsi tegak. Okey, dia adalah ini C. Cikgu tahulah, sebab itulah kita tahu. Tingkap berpangsi tegak dia tengah-tengah. Berpangsi tu maksudnya dia ada hinge kat tengah-tengah tu. Adalah C. Tangga separuh pusingan. Okey, tangga. Nampak aku tahu. Kita nampak dia adalah tangga separuh pusingan. Tangga ni ada beberapa jenis ya, Dik. Dia ada saya rasa ada 3 jenis tangga. Tangga lurus, tangga separuh pusingan dan tangga penuh pusingan. Okey. Okey, ini adalah B. Dan tingkap berengsel kiri atau kanan. Maksudnya ini adalah A. Maksudnya masukkan saja kalau kita tahu apakah dia punya simbol dan apakah namanya. Soalan seperti ini mesti kita boleh dapat markah penuh. Untuk modul 4. Seterusnya. Jadual menunjukkan penyataan berkaitan kemas ikat. Bermaksud soalan ini dia nak uji murid mengenai kemas ikat. Okey, nak menguji pelajar mengenai kemas ikat. Makanya soalannya adalah tandakan betul bagi penyataan yang betul dan pangkah bagi penyataan yang tidak sesuai pada ruang jawapan. Bermaksud murid kena tahu apa yang betul, apa yang salah mengenai kemas ikat. Okey. Sambungan terbenam sesuai digunakan dengan bata kejutaan saja. Okey. Bermaksud adalah sambungan terbenam ini adalah sejenis kemas ikat. Okay. Untuk modul ni, cikgu sarankan murid kena tahu rupa kemas ikat dan namanya. Barulah kita boleh tahu ciri-ciri dia. Okay. Sebab dia ada kaitan tu. Okey. So, ruang jawab betul. Okey. Sambungan kunci sesuai untuk tembok yang terlindung daripada cuaca hujan sahaja. Betul. Salah. Kunci bentuk dia macam gini, ya.
Begitu. Begitu. Okey. Sambungan ya. Sambungan jejulur sesuai untuk tembok yang akan dilepa. Betul. Okey, betul. Memang betul. Sambungan jejulur memang sesuai untuk tembok yang akan dilepa. Betul. Sebab sambungan jejulur tu akan menolong mortar tu untuk melekat pada dinding. Seakhir sekali adalah sambungan V sesuai untuk tembok yang terdedah kepada cuaca hujan. Betul. Maksudnya untuk soalan ini, murid kena tahu apakah kemas ikat itu, rupanya bagaimana, dan dengan secara automatik dia akan boleh tahu ciri-ciri yang mungkin untuk kemas ikat tersebut. Seterusnya, ini adalah soalan, contoh soalan. Bahagian A, bentuk soalan untuk modul mengenai bahan. Jadual menunjukkan jenis-jenis campuran mortar. Okey, kita ada campuran mortar kapur pasir, simen, kapur dan pasir. Apakah nama dia? Maksudnya murid kena tahu campuran dan nama dia apa. Apakah campuran? Okey, contohnya mortar kompor. Kita tahu simen, kapur dan pasir. Seterusnya mortar kapur dan pasir, senang. Itu senang, cikgu. Ya, senang. Mortar simen dan pasir. Perlu cikgu ingatkan, tulis dia punya campuran tu penuh ya, murid-murid. Jangan tulis separuh-separuh sahaja. Okay. Terus, kita tulis penuh seperti apa yang telah diberikan dalam jadual. Betul, cikgu. Dan saya rasa itu sangat penting. Tadi cikgu ada bincang mengenai kemas ikat. Kita ada jenis-jenis mortar juga dan komponen campuran dalam mortar tersebut ya. Dan tadi cikgu ada juga kongsikan mengenai simbol-simbol dalam pembinaan yang kita harus kenal, tahu, saya pasti tahu namanya dan fungsinya, cikgu, dalam lukisan tersebut ya. Baiklah, kita akan berehat sebentar dan pastikan anda terus bersama kami dalam Sukses SPM 2021 Pecutan kerana banyak lagi Cikgu Akmal akan kongsikan untuk pembinaan domestik Kertas 1. Kita berehat sebentar. Didik TV KPM. Hai, kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Pecutan di Didik TV KPM. Hari ini kita sedang belajar mata pelajaran pembinaan domestik Kertas 1 dan bersama saya ada Cikgu Nur Akmal dari SMK Bahau Negeri Sembilan yang sedang berkongsi tips-tips dan teknik untuk menjawab soalan untuk SPM pembinaan domestik Kertas 1, Cikgu. Dan sekarang Cikgu akan berkongsi dengan kami untuk bahagian B pula. Bahagian B, betul. Baik. Hanif, bahagian B adalah mengenai soalan pengiraan. Pengiraan. Makanya kita pergi kepada soalan. Inilah bentuk soalan pengiraan. Ini adalah bentuk soalan pengiraan untuk modul kemasan, ini modul Jubin. Kemasan. Kita tengok kat sini, peraja menunjukkan sebahagian pelan lantai sebuah rumah kediaman. Pelan lantai maksudnya pelan daripada atas. Dia ada ruang dan dia punya ukuran. Dan soalan dia adalah, tuan rumah meminta anda untuk menjubin ruang A sahaja dengan jubin biru yang bersaiz 600 mm darab 600 mm. Soalan dia, berapakah bilangan jubin yang perlu anda beli? Cikgu, mengapakah kita harus kira jumlah jubin ini, Cikgu, sebenarnya? Jumlah jubin kita perlu kira supaya dia melibatkan kos pembelian. Kalau kita beli terlebih, nanti membazir. Kalau terkurang pula, kita nak pergi, takut kita pergi semula kepada kedai, tengok corak yang kita nak tu dah habis. Betul juga. Tapi Cikgu, kadang-kadang ada yang tersalah ukur ke apa. Mungkin ada yang terbeli lebih pula, Cikgu. Apakah yang perlu dilakukan kalau kita terbeli lebih? Terlebih-lebih selalunya kita, sebab pembeli atau tuan rumah dah bayar pada kita kan. So jubin tu hak dia. So kita kena beri kepada tuan rumah tu. Pemiliknya lah. Ya, betul, Cikgu. Okey. Boleh kita teruskan. So bagaimanakah kita hendak mengira bilangan jubin yang perlu kita beli? Mula-mula kita perlu mengira luas kawasan yang hendak dijubin. Dalam soalan ini adalah mengenai ruang A. Ruang A ada dua bahagian berbentuk begini. Okey. Dia punya ukurannya adalah 6 darab 5.5. 6 darab 5.5.
kita tolak dengan ruang B yang dia punya berukuran 2.7 darab 2.5. Okey, perlu diingatkan bahawa murid boleh menukar terus 6 dan juga 5.5, tetapi kalau murid tak mahu tukar, mahu meletakkan 6,000 dan juga 5,500 pun boleh juga ya. Tetapi cikgu risau nanti bila tekan kalkulator nombor banyak. Nanti takut salah kita salin dalam kotak soalan. Makanya cadangan cikgu adalah kita tukar terus daripada 6,000 kepada 6. 6,000 mm kepada 6 meter. Okey, baiklah, bila kita kira akan dapat 26.5, iaitu ini luas kawasan yang perlu dijubin. Seterusnya, apa yang murid perlu lakukan adalah kita perlu juga untuk mengira luas jubin, luas sekeping jubin tu. Bermaksud kat sini dia telah berikan saiz sekeping jubin adalah 600 mm darab 600 mm. Ini cikgu tukarkan kepada meter. Maksudnya 600 mm kepada 600 mm kepada meter, kita akan dapat 0.36 meter kuasa 2. Okey, inilah luas sekeping jubin. Seterusnya, apa yang murid perlu lakukan adalah mencari bilangan jubin tersebut. Okey, macam mana nak cari bilangan jubin tersebut? Luas kawasan kita bahagikan dengan luas sekeping jubin yang telah kira di atas tadi, dan bila kita bahagikan kita mendapat 73 keping. Dan kita perlu tambahkan dengan 10%. 10% ni Hanif, kita panggil dia adalah sebagai pembaziran. Maksudnya kita nak beli jubin, kita ekstrakan 10% supaya nanti masa kita potong jubin tu terpatah ke, tersilap potong, kita masih ada ekstra 7 keping untuk cover balik tadi. So 73 keping tambah 7 keping, makanya kita dapat 80 keping jubin biru yang bersaiz 600 mm darab 600 mm untuk dijubin pada ruang A sahaja. Begitulah cara kira untuk membeli bilangan jubin. Tetapi murid, pastikan murid ingat yang pembaziran ini perlu ada dalam pengiraan bilangan jubin. Seterusnya kita tengok juga soalan B untuk bahagian pengiraan. Tadi dia suruh kira untuk ruang A. Sekarang dia minta murid kira untuk ruang B. Tapi saiznya telah berbeza. Saiznya adalah 300 mm darab 300 mm. Maksudnya jubin kita tu telah mengecil, dia kecilkan. Okey, berapakah bilangan jubin yang perlu kita beli? Okey. Maka pengiraan dia sama juga. Kita kena tahu berapakah luas kawasan tersebut. Luas kawasan B adalah 2.5 darab dengan 2.7 akan dapat 6.75 meter persegi. Seterusnya, kita kena kira luas jubin. Luas jubin itu adalah dalam soalan adalah 300 mm darab 300 mm untuk sekeping jubin, dan kita akan dapat 0.09 meter kuasa 2. Dan cara untuk mendapatkan bilangan jubin sama seperti tadi adalah luas kawasan mesti dibahagikan dengan luas sekeping jubin dan ditambahkan dengan 10% pembaziran. 10% pembaziran memang 10 ya. Hanif, jangan tukar 8, jangan tukar 5. Memang dia 10%. Okey, 6.75 luas kawasan. Kita bahagikan dengan luas sekeping jubin, kita akan dapat 75 keping, dan kita tambahkan dengan 10%. 10%-nya adalah 10% daripada 75 ini, dapat 7.5. So kita bundarkan akan jadi 8 keping. 75 keping dah tambah 8 keping akan dapat 83 keping. Jubin hijau yang bersaiz 300 darab 300 untuk menjubin ruang B. Okay, ini adalah pengiraan lengkap dia. Okay? Seterusnya, murid, soalan pengiraan yang saya kira agak mencabar sikit adalah cara untuk mengira skirt. Okay, skirt dalam jubin adalah skirt yang ditampal pada
sebahagian kecil dinding dekat bawah tu. Tu nama dia adalah skirt. Di bahagian bucu-bucu ke cikgu? Di sepanjang dinding tu dan dinding. Dan dia di antara pertemuan antara dinding dan lantai. Baik. Ya. Baik. Itu adalah skirt, namanya skirt. Dalam jubin pun, dalam pembinaan domestik pun ada skirt juga tau. Skirt Okey. juga. Dia untuk dia dalam pembinaan, dia dalam pemasangan jubin. Okey. Baik. Kita masih gunakan jubin yang sama, dia bukan jubin dinding, dia masih jubin yang lantai tu. Okey. Alright. So kita tengok macam manakah cara untuk mengira jubin ekstra untuk memasang skirt. Memasang skirt. Soalan dia, jika skirt hanya dipasang di ruang B, okey, berapakah jubin tambahan yang diperlukan? Okay. Tadi kita kira untuk lantai kan? So Betul, tapi bila nak pasang skirt, kita kena beli ekstra. So berapa jubin tambahan yang diperlukan? Saiz yang telah diberi adalah 300 mm darab 300 mm. Macam mana cara kira dia? Kalau tadi kita perlu kira luas. Untuk mengira skirt, kita perlu kira perimeter bilik tersebut. Itu berbeza antara mengira bilangan jubin atas lantai dan bilangan jubin untuk skirt. Okay, kita perlu kira perimeter bilik. Perimeter adalah ukur lilit ruang B. Sebab ruang B, soalan adalah pada ruang B. So, dia punya perimeter adalah 2.5 tambah 2.7 tambah 25 tambah 2.7. So, jumlah perimeter untuk ruang B itu adalah 10.4 meter. Okay. Seterusnya, ini ada dia punya split sikit. Okay? Satu keping jubin kita, pelajar murid, kita boleh bahagikan kepada 4 bahagian. Kenapa 4 bahagian? Sebab skirt itu pendek saja kan, kecil saja kan di dinding kan. Yeah. So untuk jubin yang bersaiz 300 mm darab 300 mm, kita bahagikan kepada 4 bahagian. Seterusnya ini dah faham. Satu keping jubin kita bagi pada 4 bahagian. Dan kemudian satu keping ini boleh cover berapa panjang perimeter tersebut. Bermaksud untuk satu keping jubin ni yang kita bagi 4 ni, yang ini dia boleh jadi cover kepada 4 keping. Right, macam ni. Maka daripada hujung ke hujung sini adalah 4 bahagian darab 0.3. 4, 1, 2, 3, 4 dan panjang setiap ini adalah 0.3. Bermaksud satu keping jubin ini dia boleh cover sebanyak 1.2 meter perimeter bilik. Seterusnya, apa yang kita buat adalah bilangan jubin 10.4 meter bahagi 1.2 tadi, sebab kita dah kata sekeping jubin ni dia boleh cover sehingga 1.2 perimeter bilik. Bermaksud untuk perimeter itu dia perlukan 9 keping jubin. Dan seperti biasa, dia punya pembaziran adalah 10%, dan maksudnya 10% daripada 9 adalah 0.9. So kita bundarkan jadi 1. Bermaksud bilangan jubin tambahan yang diperlukan untuk membuat skirt pada ruang B adalah 10 keping sahaja. Macam itulah. Betul. Okey, skirt ini tujuannya adalah untuk mencantikkan bilik. Ya, begitu. Dia pertemuan antara dinding dan lantai dan dia ada sikit tu. So tebalnya adalah 1/4 daripada jubin yang bersaiz 300 dan 300 mm tadi. Okey, murid, seperti yang cikgu sarankan, pertama kita terus tukarkan kepada meter. Nombor 2 adalah tekan kereta betul-betul supaya jangan salah kira. Sebab kalau salah kira dari atas, bawah semua akan salah kira. Penting ni sebab soalan macam ini dia direct. Okay? Dia direct, pelajar boleh jawab dengan betul. Kalau ingat langkah dan juga penukaran yang betul, murid akan dapat jawapan dengan betul lah yang ini. Betul, cikgu, saya setuju. Saya rasa jika murid menukar daripada milimeter ke meter itu, maka lebih
kurang digit nombor yang akan diperhatikan. Mungkin tak adalah terkurang 1 atau 2 kosong dalam nombornya akhirnya. Betul, Dan Hanif. Dan cikgu katakan saya pasti pembaziran yang 10% itu juga sangat penting. Jika tiada pembaziran tersebut, maka jawapan terakhirnya pun salah dan kita beli sekadar cukup-cukup. Betul. Kita takut nanti masa kita pasang, tiba-tiba tak cukup. Pergi kat kedai tengok, alamak, kita punya color dah habis. Itu yang kita tak nak lah dalam pembinaan lah sepatutnya. Dan apa lagi yang cikgu sarankan adalah murid ingat langkah kerja pertama, cari apa? Apa yang perlu dicari? Kedua, apa yang perlu dilakukan? Dan ketiga, jawapan akhir bolehlah cek 2-3 kali. Ingat ya, untuk skirting kita kira perimeter bilik. Untuk luas lantai kita cari luas bilik, bukan perimeter. Perimeter is skirt dan luas adalah untuk bilangan laju bin atas lantai. Betul tu cikgu. Ya, itu semua adalah kata kunci yang sangat penting untuk kita semua ingat. Kita akan berehat sebentar dan sebentar nanti kita akan kembali untuk sukses SPM 2021 pecutan di Didik TV KPM. Kita akan belajar lagi mengenai pembinaan domestik. Berehat sebentar. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM hari ini untuk sukses SPM 2021 pecutan. Sama-sama kita sedang mengupas tips dan teknik untuk menjawab mata pelajaran pembinaan domestik kertas 1. Yang bersama saya ialah Cikgu Nur Akmal yang mempunyai 12 tahun pengalaman dah sudah mengajar mata pelajaran ini. Cikgu, sekarang sebenarnya saya dah semakin berminat dengan pembinaan domestik ni dan sekarang cikgu akan mengajar pula bahagian B soalan langkah kerja cikgu Ya, betul. Bahagian B soalan langkah kerja. Nak jawab tu panjang. Dia ada teknik dan juga langkah dia untuk macam mana untuk menjawab soalan bahagian B, soalan langkah kerja yang membawa 10 markah untuk setiap soalan. 10 markah untuk setiap soalan cikgu. Dia ada 4 soalan bahagian B. Baik. Okey, baiklah kita tengok. Okey. Rajah menunjukkan kerja pemasangan jubin dinding sedang dijalankan. Okey, Nif. Soalan dia adalah nyatakan 2 bahan yang digunakan dalam pemasangan jubin dinding tersebut. Maknanya kat sini dia punya kata kunci adalah 1 adalah jubin dinding, nombor 2 bahan. Kenapa cikgu cakap bahan? Sebab bahan dan alatan 2 perkara berbeza. Betul. Nyatakan 2 bahan, bukan 2 alatan. Alatan tu adalah alat tangan kita guna. Kalau masak kita guna sudu, guna sudip. Tapi kalau bahan masak, beras, telur, ada perbezaan kat situ. Okay? Maka dia punya kata kunci adalah bahan dan juga jubin dinding. Itulah gambar pemasangan jubin dinding yang sedang dijalankan. Maka nyatakan 2 bahan yang digunakan dalam pemasangan jubin tersebut. Okey, maka cikgu bagi jawapan jubin lah. Sebab jubin lah bahan yang paling penting dalam pemasangan jubin dinding ni. Kalau tak ada jubin, maka tak boleh jawab lah. Tak boleh kita buat kerja ni. Dan seterusnya adalah simen. Okay, pelajar juga, murid juga boleh tulis jawapan yang lain. Contohnya simen, pasir. Tapi cikgu senaraikan 2 bahan yang paling kritikal dalam pemasangan jubin dinding. Baik. Cikgu, saya tahu jubin pun ada jubin dinding dan jubin lantai, cikgu. Betul. Ada perbezaan antara kedua-dua jenis jubin ini? Ya, ada perbezaan, Hanif. Jubin dinding, kalau kita tengok dia lebih cantik sebab memang kita nampak dia jubin. Tapi sebenarnya dalam pembinaan yang kita lebih tekankan adalah penggunaan dia. Maksudnya jubin lantai selalunya dia lebih bersifat tahan lasak. Sebab kita letak beban-beban yang tinggi di atas lantai tersebut. Kita ada jubin heavy duty untuk letak di porch kereta kan, macam tu. Kalau dinding selalunya kita tak pakai jubin yang heavy duty untuk dinding sebab heavy duty ni lebih mahal sikit, Hanif, berbanding dengan jubin biasa. Jubin biasa. Seterusnya kita tengok soalan esei ataupun soalan karangan dalam pembinaan domestik kertas 1.
Terangkan langkah kerja. Macam ini yang cikgu cakap. Kalau kita dah biasa buat amali di bengkel, bermaksud soalan langkah kerja ni kita boleh buat dengan senang sebab kita ingat balik apa yang kita buat di bengkel. Kita ada amali memasang jubin ya, Hanif. 2, memasang jubin lantai pun ada, memasang jubin dinding pun ada. So maknanya kalau murid boleh buat dengan baik, dia boleh buat soalan esei ni dengan senang. Kat sini kalau 8 atau 9 markah, murid mesti boleh dapat jawab kalau dia ingat dan buat amali dengan baik. So kita teruskan. Apakah langkah kerja bagi memasang jubin dinding? Dinding. Pertama, sediakan bahan dan alatan. Okey. Murid juga boleh sediakan bahan seperti apa-apa-apa dan juga alatan seperti apa-apa-apa. Tapi yang cikgu sediakan di sini adalah kata kunci. Pertama adalah sediakan bahan dan alatan. Kedua, rendamkan jubin. Jubin apa? Jubin dinding yang kita nak gunakan tadi. Kita perlu rendamkan. Kenapa kita perlu rendamkan jubin, cikgu? Kenapa kita perlukan perlu rendamkan jubin? Sebab jubin ini dia bersifat, selalunya kita takut bila kita tampal jubin di dinding, perkara yang kita paling tak nak adalah jubin tu jatuh balik. Betul? Betul. Dia jatuh balik tu selalunya disebabkan oleh jubin tu dia menyerap air daripada mortar itu dengan terlampau cepat. So dia terlampau cepat mengering. Dan dia bila terlampau cepat mengering, dia akan menyebabkan rekahan kecil kepada mortar yang kita nampak. Dan jubin itu sendiri ada berat dia, betul? So bila dia terlampau cepat mengering, dia berat dan dia akan jatuh. So kita nak menolong supaya jubin itu tidak mengambil air daripada mortar dengan terlampau cepat, maka kita rendamkan jubin itu dulu. Macam tu. Faktor keselamatan jugalah, cikgu. Faktor supaya jubin tak jatuh atas faktor pengguna. keselamatan, faktor pembaziran, betul. Kita tak nak membazirkan jubin tu. Jubin ni selalunya mahal. Betul. Okey. Dan satu membazirkan masa, membazir masa. Bila kita dah tampal tu, dia jatuh membazir masa sebenarnya. Betul. Dan masa tu kos juga. Ya, betul. Okey. Seterusnya, selepas kita rendamkan jubin, apa yang kita perlu buat adalah bersihkan permukaan dinding yang hendak dipasang jubin. Ini sangat penting sebab kalau kita tak bersihkan permukaan dinding yang kita hendak jubin tu, nanti akan ada gangguan-gangguan yang menyebabkan jubin kita satu tidak rata dan dia tidak boleh melekat dengan baik di dinding. So membersihkan permukaan dinding yang hendak dipasang jubin sangat penting. Membersihkan dan meratakan pun boleh permukaan dinding yang hendak dipasang jubin. Ini adalah sangat penting. Seterusnya, kita rancang tanda kerja di dinding. Rancang tanda kerja itu maksudnya apa? Kita kena buat sedikit tanda di mana kita hendak mula dan di mana projek itu akan berakhir. Bermaksud kita tak boleh nak tampal sesuka hati di mana. Rancang kerja, alatan kita ada. Tujuan rancang tanda kerja juga adalah untuk memastikan kita punya jubin itu sentiasa cantik. Sebab jubin ni kita nak tengok sepanjang hari. Kalau kita dah tampal dan tak cantik, macam takkan kita nak cabut balik, betul? Tak boleh. Makanya kita kena start itu dengan cantik. Kita rancang tanda, letak dan di mana awal dan di mana letak di mana awal, dan bila dah mula-mula tu okey, cantik, selalunya kita akan susun dan seterusnya dengan lebih cantik. Okey. Ini kerja ni adalah dia berturutan. Sebab tu tadi Hanif cikgu cakap, kalau kita buat amali di bengkel, kita akan nampak flow kerja tu. Seterusnya, selepas rancang tanda kerja, apa yang murid perlu buat adalah membancuh mortar. Untuk kerja-kerja di bengkel, kita gunakan mortar kapur. Maksudnya latihan. Maksudnya kita pelajar boleh buka baliklah. Kalau sengit kita boleh betul-betulkan, kan? Tapi kalau di tempat kerja yang betul, kita mesti membancuh mortar simen ataupun mortar kompok. Mortar simen lah selalunya kita selalu guna mortar. Tetapi cukup untuk murid memberitahu membancuh mortar. Boleh juga kalau murid nak tulis membancuh mortar apa dengan nisbah yang apa. Boleh. Tetapi cukuplah dengan kata kuncinya lah membancuh mortar. Okey, tengok. Flow. Sediakan alat tambahan. Rendam dulu. Bersihkan permukaan dinding, rancang tanda, bancuh. Boleh tak kalau kita tertukar-tukar?
Boleh tak kalau kita tertukar-tukar? Tak boleh itu juga. Saya risau jika tertukar antara rancang tanda kerja dengan bancuh mota. Nanti kalau bancuh mota dulu kita rancang kerja, mota boleh kering. Betul. Betul tu. Memang sangat betul. Sebab mota ini dia boleh mengering. Kalau kita tiba-tiba awal-awal dah bancuh mota, nanti berlaku pembaziran. Sebab mota ini boleh kering. Itu satu contohlah. Satu contoh ini membazir masa, membazir bahan dan sebagainya. Sebab itu, cikgu cadangkan, langkah kerja hendaklah mengikut urutan kerja yang betul yang selalu kita buat di bengkel. Okey, seterusnya lepas bancuh mota kita buat apa? Lepas bancuh mota kita buat meletakkan mota di dinding dan di belakang jubin. Selalunya di dinding ni memang susahlah macam mana kita nak lekatkan mota di dinding, betul? Tapi selalunya kita letakkan mota di belakang jubin. Dia punya kata kunci adalah meletakkan mota. Okey, di belakang jubin. Meletakkan mota di belakang jubin. Okey, boleh juga murid menyatakan meletakkan mota simen di belakang jubin dan meratakannya, boleh. Tetapi dia punya key-nya adalah meletakkan mota di belakang jubin dan meratakan. Okey, tapi kita fahamlah bila letak dia akan ratakan. Kenapa kita kena ratakan? Sebab kalau tak rata nanti dia akan berbunyi kosong. Bila bunyi kosong tu ada kemungkinan untuk dia jatuh semula ke bawah. Selalunya mota ni kita ratakan betul-betul di belakang jubin dan sebelum meletakkannya di tempat yang telah kita rancang tanda pada dinding. Okey, seterusnya meletakkan jubin di dinding. Nampak kerja meletakkan jubin di dinding macam senang ya, letak aja. Tapi percayalah dia sangat susah untuk kita dapatkan satu jubin yang betul-betul cantik dan dia boleh stay dekat situ. Macam mana? Dia bergantung kepada mota yang kita guna. Dia memerlukan kemahiran yang sangat tinggi. Okay, melekatkan jubin di dinding. Tapi kalau dalam bengkel cikgu, melekat dan menjatuhkan. Pelajar letak jatuh. Tapi tapi tak apa, kita belajar kan. Betul, cikgu. Tapi melekatkan jubin di dinding, ada satu proses yang amat panjang dan pelajar mesti belajarlah. Okey. Seterusnya, menetapkan kedudukan jubin. Ya, ini. Apakah maksud menetapkan kedudukan jubin? Maksudnya, bila kita dah letak jubin dekat situ, kita pastikan jubin itu rata dari segi sisi dan juga di bawah. Maksudnya kita menetapkan kedudukan jubin dan kita memastikan setiap jubin yang kita pasang itu dia dari segi pugak dan arasnya betul. Dia ada alatan tu. Dia tak ada sengit-sengit, ya, tak ada betul. tertimbul sikit, cikgu. Tak boleh. Dia mesti sama di antara satu sama lain. Tu menetapkan kedudukan jubin. Kalau sengit sikit kita betulkan. Kalau terkeluar kita ketukkan sikit. Ketuk dengan sikit je dengan menggunakan belakang sudip ataupun dengan menggunakan gandin getah. Okey, murid, apa yang cikgu ingin cadangkan adalah untuk sebarang soalan langkah kerja, bukan jubin sahaja, sebarang langkah kerja, saya sarankan murid untuk menulis langkah kerja ini mengikut urutan kerja yang betul. Pertama, kena buat apa? Kedua, tengah buat apa? Sampailah berapa? Okey. Tengok kat sini, kenapa cikgu bagi 8 sahaja? Sebab soalan A tadi dah 2 soalan, jumlahnya adalah 10, bermaksud bila soalan ini perlukan 8 lagi langkah untuk mencukupkan 10 markah bahagian untuk satu soalan dalam bahagian B. Sebab itulah cikgu buat 8. Tapi dalam 1 hingga 8, pastikan jawapan kita mestilah lengkap dan teratur. Lengkap daripada awal sampai akhir, walaupun 8 langkah, tapi langkah itu lengkap. Siap. Kerja kita siap. Untuk satu jubin itu siap. Dan dia punya langkah itu tidak apa yang Hanif kita panggil, dia tidak harus bertabur daripada betul, awal cikgu. sampai akhir. Dia kena first buat apa, second buat apa, dan paling penting last dia mesti siap dan untuk 8 langkah tersebut. Betul, cikgu. Cikgu, sebagai contoh yang untuk jawapan nombor 6 tu, meletakkan mota di dinding dan di belakang jubin.
mungkin ada murid yang menjawab meletakkan mortar di belakang jubin sahaja. Adakah itu jawapan yang boleh diterima, Betul. cikgu? Sebab dia punya kata kunci adalah meletakkan mortar. Ya, meletakkan mortar. Oh, cikgu cuba ingatkan juga bahawa untuk soalan langkah kerja, jawapan hendaklah bermula dengan kata kerja. Sediakan, rendamkan, bersihkan, rancang tanda lah sejenis kerja. Rancang tanda, bancuh mortar, meletakkan, melekat, menetap. Perkataan pertama itu hendaklah perkataan kata kerja. Setuju, cikgu. Dan juga kita sudah juga habis di bahagian B untuk kertas satu pembinaan domestik ni. Cikgu boleh berikan rumusan apa yang telah sama-sama kita belajar untuk mata pelajaran pembinaan domestik hari ini? Untuk hari ini, apa yang perumusannya adalah pelajar murid hendaklah tahu isi kandungan apa yang dia belajar, sebab soalan adalah mengenai isi kandungan tersebut. Yang kedua, murid kena tahu apakah kemahiran-kemahiran yang telah dibelajar di bengkel untuk kita aplikasikan dalam jawapan dalam soalan ini. Walaupun hanya membawa 40 markah, tetapi percayalah 40 markah itu sangat-sangat membantu murid dalam mencapai grade yang baik untuk mata pelajaran kita. Hanif. Betul, cikgu. Dan saya percaya daripada yang cikgu sarankan tadi dengan kerja amali dalam bengkel itu, cikgu, bukannya kerja sebarangan, tetapi haruslah kita perhatikan turutan yang betul, kenal pasti alatan dan bahan yang betul supaya insya-Allah lebih mudah untuk kita menjawab bahagian A juga nanti dan juga kita ada hasil kerja yang lebih baik. Betul. Saya pasti, cikgu. Betul, Cikgu ada lagi pesanan terakhir untuk murid-murid kita sebelum kita akhir rancangan? Ya, untuk SPM kali ini kita berusaha, masih ada masa untuk kita berusaha, masih ada masa untuk kita belajar bersama-sama dan insya-Allah cikgu yakin bahawa murid-murid, cikgu dan murid-murid semua nanti kita boleh menjawab dengan baik untuk peperiksaan kita yang akan berlangsung akhir bulan Mac ini. Betul, insya-Allah, cikgu. Dan saya pasti ramai yang tertunggu-tunggu juga untuk menjawab soalan peperiksaan pembinaan domestik ni. Saya rasa tips-tips yang telah diberikan oleh guru kita hari ini sangat membantu dan saya juga sudah belajar tadi bahagian B iaitu mengenai pemasangan jubin, alat-alat dan bahan yang diperlukan dan yang penting seperti Cikgu Nur Akmal katakan tadi haruslah tahu langkahnya satu persatu, ingat kata kunci, mulakan ayat dengan kata kerja. Betul, cikgu. Betul. Saya pasti itu sangat penting ya. Dan dengan itu saya rasa tercapailah objektif kita hari ini, cikgu, untuk mengetahui dan mempelajari tips-tips dan teknik menjawab kertas soalan SPM untuk mata pelajaran pembinaan domestik kertas 1. Dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita iaitu Cikgu Nur Akmal binti Hassan dari SMK Bahau Negeri Sembilan. Terima kasih banyak-banyak, cikgu. Ya, sama-sama. Dan juga kepada murid-murid dan rakan-rakan saya di rumah, ya, terima kasih kerana bersama kami hari ini. InsyaAllah kita ada banyak lagi yang ingin dikongsi. Teruskan belajar dengan kuat di rumah. Pastikan anda semua minum cukup air, cukup rehat dan makan makanan yang gizi seimbang. Nama saya Hanif Shaun. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di Sukses SPM 2021 Pecutan di Didik TV KPM.